Anda kembali bersama kami di Wanita hari ini. Ada sedikit perkongsian berkenaan dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Hari ini saya bersama dengan Encik Masrun Maslin selaku Pengarah Bahagian Pendidikan Cukai Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Assalamualaikum Encik Masrun. Waalaikumsalam Fatin. Salam Ramadan, masih sempat lagi. Salam Ramadan insya-Allah. Okey, kita nak bercakap mengenai LHDN ini kan. Mungkin Encik Masrun pun dah senyum-senyum dekat situ. Kita nak tahu jugalah kalau bercakap mengenai LHDN ni mungkin ada ramai yang keliru. Tapi kita nak memberi pencerahan kepada mereka. Mungkin siapakah individu yang perlu melaporkan pendapatan perniagaan kepada hasil sendiri dan juga untuk bagi tujuan cukai pendapatan mereka. Cik Masrun mungkin boleh jelaskan. Baik Fatin, pertamanya jangan takut dengan lembaga hasil sebab kita tak makan orang pun. Kita hanya menguruskan cukai sahaja. Berbalik pada soalan Fatin tadi, siapa yang kena bayar cukai pendapatan perniagaan ni? Mereka ataupun individu yang ada pendapatan perniagaan Fatin. Sebagai contohnya kalau dalam konteks sekarang ni kan musim-musim Ramadan ni kan, antaranya peniaga bazar Ramadan Fatin. Peniaga bazar Ramadan ataupun bukan peniaga bazar Ramadan sahaja, yang ada pendapatan perniagaan, buka kedai runcit ke, jual nasi lemak ke, YouTubers contohnya ada pendapatan daripada aktiviti dia tu, profesional dia tu. Begitu juga kalau ada paid review. Alamak. Influencer. Saya nak balik pula. So mereka-mereka ini yang ada sumber pendapatan yang kita kategori sebagai pendapatan perniagaan Fatin, kena lapor cukai pendapatan. Okey. Tapi mungkinlah mereka cakap kenapa kena melaporkan Cik Masrun, dan juga kalau bercakap mengenai cukai pendapatan ni kan, diorang mungkin macam masih lagi keliru. Kenapa agaknya mereka perlu melaporkan pendapatan dan juga membayar cukai? Ada yang tak faham lagi. Betul. Pertama, jangan anggap cukai sebagai beban. Cukai sebagai tanggungjawab. Sebab apa? Sebab dalam konteks peniaga ni Fatin, terlalu banyak manfaat. Kenapa dia perlu lapor pendapatan? Pertama, dia boleh dapatkan pengesahan secara rasmi berapa pendapatan dia dalam tempoh 1 tahun. Apabila dia dapat pengesahan melalui pelaporan cukai pendapatan tu, mereka boleh gunakan pelaporan cukai pendapatan tu sebagai dokumen sokongan untuk mereka memohon pembiayaan. Kita fahamlah bila kita berniaga tu, of course kita dah ada duit sikit, kita nak beli rumah kan, kita nak beli ada harta, kita nak beli kereta. Jadi nak beli kereta takkan nak guna nama orang lain, mesti nak guna nama sendiri. Bila guna nama sendiri mesti ada income ataupun dokumen pendapatan sendiri. So ini yang pihak pembiaya atau pihak bank perlukan. Dan antara biasanya lah dokumen sokongan yang pihak bank perlukan ialah pelaporan cukai pendapatan. So di sini manfaatnya kepada peniaga itu tadi, bila dia laporkan pendapatan dia, dia ada maklumat cukai pendapatan yang dilapor kepada kerajaan, ada maklumat rasmi pendapatan dia 1 tahun, bank akan lebih percaya untuk memberikan pembiayaan kepada dia. Kira jaminan jugalah untuk mereka. Jaminan untuk mereka, dan yang paling penting Fatin ialah melalui pelaporan cukai pendapatan dan bila mereka bayar cukai pendapatan tu, mereka sama-sama sebenarnya dengan rakyat yang lain untuk membiayai atau membantu membangunkan negara ni Fatin. Sebab tak ada benda yang percuma di dalam dunia ni. Kita nak menggunakan sekolah pun kena bayar yuran dan sebagainya, menggunakan hospital dan sebagainya. Ini semua fasiliti atau kemudahan disediakan oleh kerajaan dan semua perlukan duit untuk membiayainya. So daripada mana? Daripada cukai pendapatan. Hasil kebersamaan rakyat sendirilah. Dan mungkin ada juga yang bertanya rata-ratanya bagaimana sebenarnya untuk mereka melaporkan, dan juga mungkin tarikh akhir untuk mereka kita submit borang tu, Cik Masrun. Betul, sangat sesuai. Sekarang ni dah hujung bulan 4 kan. So bagi yang peniaga ni sekarang ni simpanlah dokumen perniagaan mereka bagi berniaga tahun ini. Bagi yang dah berniaga tahun lalu, ada pendapatan perniagaan tahun lalu, mereka perlu isytihar cukai pendapatan mereka selewat-lewatnya pada 30 bulan Jun tahun ini. Iaitu tahun taksir 2020, isytihar tahun ini selewatnya 30 bulan Jun. Namun jika mereka isi e-filing, kita nak galakkan mereka isi e-filing ni, mereka ada tambahan masa yang kita berikan selama 15 hari, iaitu 15 Julai lah tarikh akhir untuk mereka declare ataupun laporkan pendapatan perniagaan mereka. Okey, Cik Masrun, tadi kita ada sentuh juga berkenaan dengan peniaga-peniaga kecil, mereka yang berniaga bazar. Tapi saya percaya kadang-kadang dalam kalangan mereka ni juga, mereka takut untuk melaporkan pendapatan mereka. Kadang-kadang memang rasa macam nanti dikenakan cukai yang tinggi. Jadi untuk macam tidak just mendiamkan diri. Apa sebenarnya tindakan yang sepatutnya? Ini semua persepsi je Fatih sebenarnya. Bila dia berniaga tu dia ingat dia kena cukai. Tidak, bukan begitu. Bila berniaga dia wajib lapor cukai. Bukan wajib kena cukai sebenarnya. Sebab bila dia laporkan cukai dia, berapa pendapatan dia, berapa belanja perniagaan dia, semua tu boleh ditolak. Kita bukannya kenakan cukai atas pendapatan yang kasar tu. Katakan pendapatan kasar setahun ni 1 juta. Contoh. Contoh. 1 juta
juta. So bukan kita cukai atas juta. Dia ada belanja-belanja lain, kita faham. Kalau berniaga nasi lemak mesti nak beli daun pisang, beli ikan bilis, beli kacang, beli santan. Lepas tu ada pula kos gas, kos pekerja dan sebagainya. Semua tu boleh ditolak. Dan yang bersih tu je kita akan kenakan kiraan cukai pendapatan. Jadi persepsi yang bila berniaga kena cukai itu kita perlu ubah. Sebaliknya bila berniaga lapor cukai. Sebab bila kita lapor cukai baru kita tahu berapa banyak yang kita kena cukai sebenarnya. Dan malah ada keadaan yang mana dia tak kena pun cukai. Jadinya pelaporan itu sangat penting untuk dokumentasi dia saja. Okey. Jadi ada orang kata prosedur yang mereka tak perlu takut. Okey, di hujung mungkin boleh kongsikan juga antara nasihat-nasihat kepada penonton wanita hari ini yang masih lagi orang kata keliru, takut, kadang-kadang bila dengar LHDN dia macam alamak kan. Mungkin ada pencerahan untuk mereka, Cik Masrun. Okey, pertama laporkan cukai pendapatan, jangan risau untuk berhubung dengan kami. Jika tak faham, boleh sebenarnya untuk dapatkan maklumat daripada website Lembaga Hasil. Malah kita ada terbitkan buku ni. Buku sepintas e-buku hasil ni ada banyak maklumat dalam ni, ada ekonomi gig, ekonomi digital dan sebagainya. So bagi para peniaga dapatkan buku ni, boleh download juga daripada MyText. Bukan saja yang printed one tapi boleh juga download yang soft copy daripada MyText. Dapat maklumat di sini dan hubungi kami kalau tak faham lagi, kita bantu bagaimana nak laporkan. Jangan takut dengan kami. Jangan takut dengan kami kan. LHDN pastinya akan memberi bantuan sewajarnya. Baik, terima kasih kita nak ucapkan kepada Encik Masrun Maslin selaku pengarah bahagian pendidikan cukai Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Baik, Cik Masrun, apa makanan raya kegemaran? Sudah pasti lemang dan rendang. Betul. Itu Cik Masrun. Mungkin kita nak tengok juga menu-menu lain di TikTok. Jom kita saksikan.